Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada suara-suara sumbang di luar sana yang mengatakan tidak lama lagi parti bersatu akan lingkup dan akan bubar. Ini apabila satu demi satu pemimpin parti bersatu meninggalkan parti itu. Semalam kita dikejutkan dengan pengakuan daripada Datuk Seri Muhyiddin Yassin sendiri bahwa Tokpa, pemimpin bersatu, telah pun meninggalkan Muhyiddin dan juga bersatu. Ini satu tamparan yang paling hebat untuk Muhyiddin dan Parti Bersatu. Yang lebih mengejutkan kita dan juga memberikan tamparan hebat kepada Parti Bersatu ialah Tokpa keluar daripada Parti Bersatu tanpa bising-bising. Sehingga kan Muhyiddin Yassin sendiri pun terkejut, yang mana Tokpa telah pun meninggalkan Bersatu. Muhyiddin seakan-akan tidak tahu tindakan Tokpa meninggalkan Parti Bersatu. Ramai netizen yang mengandaikan Tokpa mungkin melakukan perkara itu dengan dua sebab. Sebab yang pertama, mungkin dia nak bersara daripada politik. Sebab yang kedua ialah Tokpa mahu masuk parti lamanya, atau mahu meninggalkan Parti Bersatu dan mahu masuk parti baru, yaitu Parti UMNO. Ada kata Tokpa akan masuk UMNO semula bertanding di kawasan Jili. Adakah itu benar? Dalam politik Malaysia tiada yang mustahil. Netizen dapat menghidu sesuatu berlaku di luar daripada jangkaan Muhyiddin. Kerana sebagai Presiden Parti Bersatu, Muhyiddin sepatutnya tahu apa yang berlaku dalam parti itu. Terutamanya ia melibatkan para pemimpin besar dalam Parti Bersatu. Tapi nampaknya terserlah kini kelemahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam menguruskan Parti Bersatu, sehingga beliau pun tidak tahu bahawa Tokpa telah pun meninggalkan Parti Bersatu. Dia hanya tahu dia telah meninggalkan Parti Bersatu hanya selepas membaca dan laporan. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui beliau hanya mengetahui bekas Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed tidak lagi menjadi ahli Parti Bersatu berdasarkan laporan berita. Pengakuan ini adalah pengakuan yang sebenarnya memakan diri Muhyiddin sendiri. Ini menunjukkan kelemahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam menguruskan Parti Bersatu. Ini juga menunjukkan betapa besarnya masalah dalaman dalam Parti Bersatu. Tidak hairanlah 6 ahli parlimen bersatu dengan beraninya meninggalkan Parti Bersatu, meninggalkan Muhyiddin dan lawan bos. Mereka sanggup dan mereka juga sanggup dipecat. Inilah petunjuknya betapa Muhyiddin tidak tahu apa-apa dalam Parti Bersatu, sehingga kan ahlinya sendiri, timbalan ataupun bekas menteri sendiri, pemimpin besar Bersatu ini keluar Parti Bersatu pun Muhyiddin tidak tahu. Jadi, adakah benar apa yang disebut oleh netizen bahawa Bersatu bakal lingkup tidak lama lagi? Bersatu tidak lama lagi akan hilang kredibilitinya? Anda fikir sendiri. Presiden Bersatu itu juga berkata beliau menghormati keputusan yang diambil bekas ahli parlimen Jeli itu, dan secara pribadi masa menganggap Mustafa atau popular dipanggil sebagai Tokpa sebagai sahabat. Kata Muhyiddin, saya baru dengar, saya pun baca berita yang dia tidak lagi menjadi ahli Bersatu. Saya tak dapat berita apa sebab, mungkin dia lepas saja dalam PRU umum lalu, dia tak nak bertanding lagi. Kata Muhyiddin, tidak apalah, Mustafa sahabat saya harap walaupun begitu, dia masih boleh dapat beri kerjasama seperti yang telah diberikan waktu beliau dalam Bersatu, katanya selepas sesi minum petang. Saudara, dengan ayat perkataan daripada Muhyiddin ini dapat dihidu sesuatu. Mungkinkah Muhyiddin takut Tokpa akan bertanding dengan tiket daripada parti lain?
Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, sila sebarkan berita ini. Perdana Menteri sampaikan pesanan kepada pengundi muda di Sungai Bakap melalui setiausaha politik beliau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak turun berkempen di Sungai Bakap menitipkan pesanan agar pengundi muda memberi peluang kepada calon kerajaan perpaduan. Perkara tersebut disampaikan setiausaha politik kanannya Datuk Seri Samsul Iskandar Ahmad Akin. Semasa Samsul berkata calon kerajaan perpaduan akan dapat memastikan lebih banyak program dan pembangunan dari segi infrastruktur dapat dilaksanakan dengan tuntas di Sungai Bakap. Sekarang, Kerajaan Negeri Pulau Pinang selari dengan Kerajaan Persekutuan. Bantulah Kerajaan Negeri Perdana Menteri untuk mengangkat calon yang boleh membantu. Beliau turut memberitahu Anwar cukup prihatin dengan kawasan Sungai Bakap yang merupakan tempat kelahiran Perdana Menteri ke-10 itu. Ahli Parlimen Parit Buntar itu sentiasa memberikan tumpuan kepada masyarakat setempat di kawasan berkenan, antaranya peruntukan 7 juta ringgit bagi pembangunan Masjid Lama Sungai Bakap seberang Perai Selatan yang diumumkan pada 16 Julai tahun lalu. Dr. Johari Arifin PH dan Abini Ismail PN bersaing dalam pertandingan 1 lawan 1 pada PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap pada 6 Julai ini susulan kematian penyandangnya Nur Azamri Latif pada 24 Mei lepas akibat keradangan dalam perut. Saudara-saudara sekalian, apa yang ditegaskan oleh Anwar Ibrahim ini memang tepat sekali. Supaya anak-anak muda dapat mengundi calon Pakatan Harapan, calon kerajaan ini bagi memberi peluang kepada calon kerajaan perpaduan membantu meningkatkan dan juga memajukan kawasan Sungai Bakap. Selain daripada itu, ini juga dapat memastikan lebih banyak program dan pembangunan dari segi infrastruktur dapat dilaksanakan dengan tuntas. Memandangkan sekarang, bayangkan dulu sebelum Kerajaan Persekutuan ditakbir oleh Pakatan Harapan pun Pulau Pinang maju melalui kerajaan pembangkang negeri pada waktu itu. Sekarang lagilah hebat. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sudah sama-sama satu rumah, satu bumbung. Jadi bayangkan apa yang boleh diperoleh oleh orang-orang penduduk di Sungai Bakap. Tapi kalau mereka sebagai pembangkang, bayangkan apa yang mereka tak boleh peroleh. Itu kerugian besar. Jadi berilah diri Anda mengundi, kata Anwar Ibrahim, mengundi untuk memilih calon Pakatan Harapan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Tahniah diucapkan kepada Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Tahniah diucapkan kepada Anwar Ibrahim kerana nampaknya fitnah dan kecaman, kritikan serta dakwah fitnah daripada pembangkang yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak disukai rakyat, akhirnya tidak kesampaian. Walaupun ada satu himpunan nak membuat himpunan anti Anwar di hadapan kediaman beliau, nampaknya mereka tidak dapat mempengaruhi sesiapapun. Paling-paling mereka dapat mempengaruhi orang-orang yang seangkatan, sepemikiran, sewalaun dengan mereka. Pagi tadi saya nampak ada satu video yang agak lucu apabila seorang ahli parlimen PAS membuat kenyataan mengelirukan di Dewan Rakyat dengan mengatakan bahawa harga besi meningkat RM4,000. Dan apabila ditanya oleh Timbalan Speaker Dewan Rakyat dari mana sumber diperoleh, dia kata dia baca, dia dengar daripada Facebook. Inilah kata netizen, inikah level pembangkang? Apa saja yang ditulis di Facebook terus dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, kata mereka, tak hairanlah ramai walau ni yang seangkatan dengan
menteri atau seangkatan dengan ahli-ahli parlimen PAS, kata mereka. Kata mereka acuan menjadikan hasilnya. Hasilnya sesuai dengan acuan. Yang mana tidak selidik dulu, terus percaya. Hari ini sekali lagi disahkan keyakinan rakyat Malaysia meningkat mendadak, faktor utama Anwar Ibrahim. Nampaknya fitnah dakyah daripada pembangkang sekali lagi dipatahkan apabila nampaknya keyakinan rakyat Malaysia kepada Anwar Ibrahim, kepada kerajaan ini makin meningkat mendadak. Memasuki 2 tahun pentadbiran diterajui kerajaan perpaduan, keyakinan rakyat terhadap kerajaan meningkat dengan sangat baik, membolehkan Malaysia berada di kedudukan ke-7 negara paling dipercayai. Dapatan itu adalah hasil dari kajian selidik Barometer Kepercayaan Edelman 2024 yang membabitkan tinjauan ke atas 28 buah negara. Firma global itu berkata lonjakan dalam kepercayaan itu mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap kestabilan dan takbir urus demokrasi pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataannya, Edelman berkata, kerajaan menyaksikan peningkatan memberangsangkan sebanyak 13 mata dan kepercayaan orang ramai sejak tahun lalu. Ia sekaligus mendorong Malaysia naik 2 anak tangga selepas mencatat kenaikan 6 mata kepada 68 dalam pemarkahan indeks kepercayaan secara menyeluruh yang mewakili purata peratusan kepercayaan orang ramai terhadap badan bukan kerajaan, NGO, perniagaan, kerajaan dan media. Peningkatan kepercayaan Malaysia menggariskan anjangan positif dalam persepsi orang ramai terhadap takbir urus dan rangka kerja institusi kami. Keadaan itu memaparkan peningkatan optimis dalam kemampuan mengemudi cabaran ekonomi serta memupuk pertumbuhan inklusif. Laporan global itu diterbitkan pada Januari tahun ini, tetapi versi Malaysia telah dilancarkan di Kuala Lumpur pada hari Rabu. Negara-negara dalam kelompok 10 teratas adalah China 79 skor, India 76 skor, Emirat Arab Bersatu 74 skor, Indonesia 73 skor, Arab Saudi 72 skor, Thailand 70 skor, Singapura skor 67, Kenya 64 dan Nigeria 61. Dalam kaji selidik itu, rakyat Malaysia menunjukkan peningkatan besar dan ketara dalam kepercayaan terhadap kerajaan dengan 67% responden bersetuju dengan sentimen itu. Menurut Edelman, perniagaan adalah institusi yang paling dipercayai di Malaysia, diekori rapat oleh NGO, diikuti kerajaan dan media. Berdasarkan kaji selidik itu, kalangan warga Malaysia juga berharap agar kelompok ketua pegawai eksekutif untuk berdiri kukuh dalam isu-isu kritikal termasuk gaji saksama, perubahan iklim dan ketidaksamaan ekonomi. Laporan itu membabitkan kaji selidik dijalankan dari 3 hingga 22 November 2023 dan meninjau lebih 32,000 responden di 28 negara termasuk 1,000 di Malaysia yang turut memberi gambaran sentimen awam mengenai aspek kepercayaan, inovasi dan takbir urus. Usaha itu juga merupakan tinjauan kepercayaan dan kredibiliti tahunan bagi firma yang mengetengahkan asas program kepimpinan pemikiran dan yang meneliti keyakinan kredibiliti merentas ekonomi, industri, geografi dan demografi. Tahniah kepada Anwar Ibrahim. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Parti Perikatan Nasional. PH PKR bakal menang besar di PRK Sungai Bakap. Terkini, laporan di Sungai Bakap menunjukkan pengundi selalu sebut Cikgu Johari nombor 1, itulah bakar semangat saya. Calon Pakatan Harapan PH, Dr. Johari Arifin, mengakui bersemangat untuk terus menemui lebih ramai pengundi di Sungai Bakap. Beliau bersyukur sepanjang tempoh berkempen, tiada yang menolak kehadirannya. Lebih memujakan dan membakar semangat, katanya, pengundi yang ditemui mengenali beliau dan sering melaungkan Cikgu Johari nombor 1.
Saya bersyukur sepanjang 7 hari kempen tiada pengundi yang menolak kehadiran saya, tetapi semua mengatakan sokongan. Mereka selalu sebut Cikgu Johari nombor 1. Itulah yang menarik semangat saya, katanya kepada media. Pada masa sama, kata Johari, beliau akan sedaya upaya bertemu dengan lebih ramai pengundi sebelum kempen berakhir. Setakat ini, jadualnya padat dan perlu menghadiri kira-kira 12 program sehari. Johari dicabar naib yang dipertua PAS Nibung Tebal, Abidin Ismail, mewakili Perikatan Nasional dalam pertembungan 1-1 pada PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap 6 Julai ini. PRK diadakan berikutan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lepas akibat keradangan dalam perut. Pada PRN Pulau Pinang Ogos tahun lepas, Nur Zamri yang juga dipertua PAS Nibung Tebal menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayah Ceros dengan majoriti 1.563 undi. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi kejutan dan tamparan hebat kepada Perikatan Nasional PN. Di samping isu-isu panas mengaitkan calon Perikatan Nasional yang kurang mendapat perhatian pengundi, juga isu-isu seperti kelayakan akademik beliau, juga isu ISO beliau, itu telah pun mengancam kemenangan beliau. Dengan kehebatan, kekuatan calon nombor 1 Cikgu Johari ini, diramalkan, Nenek Kebayan meramalkan bahawa calon Pakatan Harapan akan menang besar di kawasan tersebut dan akan menjadi titik tolak, titik dasar ataupun permulaan kemenangan kepada kerajaan sekarang ini. Jumpa lagi pendapat anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada malam ini ialah apabila Tokpa disahkan bukan lagi ahli bersatu. Muhyiddin baru tahu. Muhyiddin Yassin berkata dia baru menyedari Mustafa Mohamed bukan lagi ahli bersatu, walaupun bekas menteri itu sudah keluar parti pada September lalu. Menurut Presiden Bersatu itu, dia juga tidak tahu berkenan sebab yang membuatkan bekas ahli parlimen jeli itu membuat keputusan tersebut. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan lagi besar kepada Muhyiddin. Muhyiddin kata, saya baru baca, saya baru dengar berita yang dia tidak lagi ahli bersatu. Saya tak dapat berita apa sebabnya. Mungkin pilihan raya umum lepas, dia tak nak bertanding. Dia lepaskan jawatan jeli dan kita masih bertanding dekat situ. Tapi tak apalah, itu pilihan Tokpa, katanya. Sahabat kita juga lagi, katanya. Kepada media selepas program Santai Petang bersama penduduk kampung Kepala Gajah di Simpang 4 hari ini. Mustafa hari ini memaklumkan dia bukan lagi ahli bersatu selepas dikaitkan dengan laporan kemungkinan akan menjadi calon di kerusi Parlimen Jeli sekiranya PRK diadakan. Dia turut mengulangi pendirian yang pernah dinyatakan sebelum ini bahawa dia sudah pencen daripada politik. Katanya, saya ingin maklumkan bahawa saya telah pun meletakkan jawatan sebagai ahli dan semua jawatan dalam Parti Bersatu pada 30 September tahun 2023. Sementara itu, Muhyiddin berkata dia berharap Mustafa akan sentiasa mengenang kerjasama mereka ketika bersama dalam parti itu. Walaupun begitu, saya harap dia dapat mengingati kerjasama yang telah kita berikan sewaktu dia berada dalam Bersatu, kata Muhyiddin. Walaupun dia tak jadi ahli Bersatu dan mungkin takkan jadi ahli mana-mana parti, agaknya sebab nak bebas dari politik, itulah sebab langkah yang diambilnya, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita semua ialah tindakan Tokpa tidak lagi mau bertanding dan sudah meletakkan jawatan dan sudah dikatakan dengan kata lain bukan lagi ahli Bersatu.
Netizen mula menghidu, kata mereka, Tokpa mungkin akan kembali semula kepada UMNO. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Tokpa akan bertanding ikut logo UMNO dan menyertai UMNO semula. Kalau itu benar, habislah bersatu. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Yang ini pasti boleh menarik perhatian Anda. Menurut penganalisis, Mahathir punca perpecahan orang Melayu. Adakah Anda bersependapat? Setuju dengan apa yang dinyatakan oleh penganalisis ini? Sekiranya Anda setuju, share video ini, kongsikan pendapat Anda, tolong tulis dalam ruangan komen pendapat Anda supaya saya boleh bacakan pendapat Anda semua. Dua penganalisis politik tidak bersetuju dengan dakwaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bahawa masyarakat Melayu berpecah hanya selepas beliau berundur sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO pada tahun 2003. Hishamuddin Bakar dari Ilham Center dan Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata, perbalahan dalam kalangan orang Melayu berpunca daripada konflik dalaman yang timbul semasa Mahathir menjadi Presiden UMNO. Hishamuddin berkata, keputusan Mahathir memecat Anwar Ibrahim sebagai timbalannya pada tahun 1998 memecah belahkan asas sokongan Melayu parti itu. Akibatnya, PAS mendapat manfaat dengan dapat menambah kerusi parlimennya, memperoleh 20 lebih kerusi berbanding PRU sebelum itu, katanya. PAS bertanding pada PRU 1999 sebagai sebahagian daripada Barisan Alternatif Gabungan Pembangkang yang dianggotai Parti Keadilan Nasional PKN, pimpinan Anwar ketika itu, DAP dan beberapa parti lain. Secara keseluruhan, Barisan Alternatif menang 42 kerusi dengan PAS memperoleh 27 kerusi. Hishamuddin juga berkata, Mahathir memecah belahkan lagi masyarakat Melayu dengan menubuhkan Bersatu, sebuah parti serpihan UMNO, dan bertanding pada PRU 14 6 tahun lepas bersama Pakatan Harapan PH. Beliau berkata demikian selepas Mahathir dalam temu bual eksklusifnya dengan FMT baru-baru ini mendakwa perpecahan yang kini berlaku dalam kalangan orang Melayu berpunca daripada ketidakcekapan penggantinya. Sementara itu, Mazlan merujuk kepada krisis lain yang berlaku semasa Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Beliau berkata, peletakan jawatan Musa Hitam sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden Parti pada tahun 1986 meretakkan parti Melayu terbesar di negara ini. Pada tahun 1987, UMNO juga menghadapi krisis dan akhirnya diharamkan, membawa kepada pembentukan Semangat 46, kata Mazlan. Peristiwa yang mencetuskan kemelut pada 1987 itu berpunca daripada pemilihan parti yang penuh kontroversi, membawa kepada pertikaian di mahkamah yang seterusnya menyaksikan UMNO diharamkan. Peristiwa itu mendorong Tengku Razali Hamzah, Musa Hitam dan tokoh lain dalam parti membentuk Semangat 46 pada 1989. Walaupun UMNO baru kemudian ditubuhkan dan Semangat 46 dibubarkan, parti itu berpecah semula pada 1998 apabila Anwar dipecat
kata Mazlan. Semuanya berlaku pada zaman Mahathir, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang pastinya boleh menarik perhatian Anda, boleh menarik komen Anda. Bagi paci-paci, maci-maci, angkel-angkel, anti-anti yang menonton video ini, Anda adalah golongan yang hidup sezaman dengan peristiwa sejarah berkaitan dengan UMNO dan juga perpecahan Melayu ini. Bantu tinggalkan komen Anda. Sesiapa yang pernah hadir hidup pada zaman yang diceritakan dalam sejarah sebentar tadi, Anda mungkin lebih tahu apa sebenarnya yang berlaku. Dan mungkinkah Anda bersetuju dengan kenyataan dua penganalisis politik hebat itu? Yaitu mereka kata bahawa Mahathir punca perpecahan orang Melayu. Dan mereka kata mereka tidak bersetuju dengan dakwaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bahawa masyarakat Melayu berpecah hanya selepas beliau berundur sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO pada tahun 2003. Begitu hebatkah Tun Mahathir sehingga beliau mendewa-dewakan dirinya, menyatakan bahawa beliau sajalah yang dapat mengelakkan Melayu ini daripada berpecah, dan beliau menuduh kepimpinan selepas beliau yang lemah dan tidak dapat menangani isu perpecahan orang Melayu. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik perhatian kita lagi ialah Hishamuddin berkata Mahathir memecah belahkan lagi masyarakat Melayu dengan menubuhkan Parti Bersatu, sebuah parti serpihan UMNO, dan bertanding pada PRU 14 bersama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau berkata demikian apabila Mahathir baru-baru ini mendakwa perpecahan yang kini berlaku dalam kalangan orang Melayu berpunca daripada ketidakcekapan penggantinya. Apakah dengan pendedahan Mahathir ini menunjukkan bahawa hanya Mahathir seorang yang cekap, hanya dia saja yang boleh mengawal negara ini, tiada yang lebih cekap daripadanya? Boleh juga dilihat ada kebenarannya persoalan itu, kerana Mahathir begitu sibuk masih lagi campur tangan dalam pentadbiran negara ini walaupun beliau sudah bersara. Sepatutnya beliau mendiamkan diri, biarkanlah orang yang mentadbir negara ini. Lihat pada Pak Lah, beliau tidak sibuk-sibuk campur tangan lagi pemerintahan negara selepas beliau sudah tidak jadi Perdana Menteri lagi. Hanya Mahathir saja yang begitu sibuk nak menganggap dirinya paling cekap apabila dia mengatakan perpecahan yang kini berlaku dalam kalangan orang Melayu berpunca daripada ketidakcekapan penggantinya. Namun, apa yang mengejutkan, Mazlan juga merujuk krisis yang berlaku semasa Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Beliau berkata peletakan jawatan Musa Hitam sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden Parti pada tahun 1986 meretakkan parti Melayu terbesar di negara ini. Semua ini berlaku apabila kontroversi berlaku dalam kalangan pemimpin UMNO termasuklah Tun Mahathir Mohamad. Walaupun UMNO baru kemudian ditubuhkan dan Semangat 46 dibubarkan, parti itu berpecah semula pada tahun 1998 apabila Anwar dipecat oleh Mahathir. Itu kata Mazlan. Jadi, semuanya itu berlaku pada zaman Mahathir, yang mana pada waktu itulah kesannya sangat besar menyebabkan Mahathir punca perpecahan orang Melayu, kata penganalisis. Apa pendapat anda semua? Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi.